واختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل شرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadabbur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair wa tiwa'a mardatihi wa qurbihi salahil 'aqibah ma'al lutfi wal 'afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kurniaan Allah taala yang tersebut itu dapatlah kita bersama-sama untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan ketahuilah bahawasanya setiap daripada kebaikan amal ibadat yang kita lakukan pada asalnya kita adalah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Ini menunjukkan bahawasanya setiap ibadat yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala yang izinkan, yang kurniakan daya dan upaya kepada kita. Sebab pada asalnya kita ini tidak memiliki daya dan upaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menggiring kita kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridha dengan daya dan upaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk pada bab yang pertama pada muka surat 62, pada bab yang menyatakan taubat. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia bersegera, dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Jadi kita baca sampai situ dulu. Jadi taubat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu perkataan kita biasa dengar. Kita biasa dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana taubat ini yang berasal daripada perkataan fi'il madhi taba, ajwa waw. Kalau kita belajar ilmu sharaf, dia berasal daripada perkataan taba, yatubu, tauban wa taubatan wa mataban. Yang artinya apa dia? Yang artinya adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana yang saya dah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bila sebut taubat itu apa dia? Tanzihul qalbi 'anil dzamb.
tanzihul qalbi 'anil zambi, iaitulah membersihkan hati daripada apa? Daripada dosa. Membersihkan hati daripada segala dosa. Sebab apa? Di dalam dunia ni tak ada seorang pun yang bersih daripada dosa dan kesalahan. Kecuali siapa dia? Kecuali Nabi. Yang mana Nabi ini dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia maksum. Adapun Nabi Adam alaihissalam, kita katakan dia bukan orang yang bukan berdosa, tapi kerana apa? Kerana dia diajarkan oleh Allah Taala, dia adalah Nabi yang pertama yang mengajarkan kepada kita bagaimana nak bertaubat kepada Allah Taala. Jadi dia diturunkan tidak lain tidak bukan kerana nak mensyariatkan jalan supaya dapat bertaubat kepada Allah Taala. Jadi oleh kerana terselain daripada Nabi itu tak berdosa, maka kita yang selain daripada Nabi ini adalah insan yang berdosa. Al-insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan tempat daripada dosa. Sebab kita berdosa, maka Allah Ta'ala jadikan kepada kita apa dia? Satu jalan yang dinamakan sebagai taubat. Jalan apa dia? Jalan untuk membersihkan kita daripada dosa, yang membuka kepada kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu syurga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiga perkara yang saya pernah sebutkan yang perlu kita cinta. Yang pertama, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak zikir pada Allah Taala. Kemudian cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Kemudian yang ketiga, cinta dengan diri kita sendiri dengan apa dia? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa? Itu dikatakan oleh para ulama, siapa yang tak memiliki guru, maka dia tak akan sekali-kali menjumpai jalan taubat. Sebab itu syukur kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat berguru. Dengan pengarang kitab ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana kita baca kitab ini, maka Allah Ta'ala memberikan kita kepahaman tentang ilmu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka taubat itu apa dia tadi? Rujuk ila Allah. Jadi ketahui olehmu, siapa yang nak kena tahu kita semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia? Bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Jadi taubat itu adalah permulaan jalan. Sebab itu dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awwalu maqamat at-taubah. Makam yang pertama, kedudukan yang pertama sebelum kita mendapatkan makam-makam yang lain. Sebelum kita mendapatkan makam keampunan, makam keredaan, makam fuyudat, waridat, anwar, sir dan sebagainya, perjalanan yang pertama sebelum kita mendapatkan itu semua adalah dengan langkah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kena dengan ilmu, bukan dengan kita taubat saja kita mesti diampuni, bukan. Dia ada syarat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Likulli syai'in tariqah, setiap sesuatu itu ada jalan dia. Wa tariqatul jannah al-ilm, dan tarikat untuk menuju kepada syurga Allah Ta'ala, mendapatkan syurga Allah Ta'ala adalah dengan ilmu. Sebab itulah kita kena menuntut, sebab itulah kita menuntut ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita bersih, supaya kita jangan terkeliru. Walaupun dosa kita banyak, Allah Ta'ala tetap akan mengampunkan dosa kita, hatta dosa syirik sekalipun Allahumma salli ala sayyidina, kecuali syirik yang tidak ada taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita maklum dia sebelum Islam dia adalah seorang yang kafir, yang tertutup hatinya daripada menerima hidayah Islam. Tetapi setelah dia Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan oleh Rasulullah SAW, lawuzina iman Abu Bakar bi iman alamin, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan sekalian alam ini, la rajaha. Apa dia? Menescayai imannya Abu Bakar itu lebih berat daripada sekalian. Walaupun pada awalnya dia adalah seorang yang kafir. Itu kafir.
apalagi yang syirik, Allahumma shalli alaihi wasallam, pastilah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak kena tahu taubat walaupun dosa kita banyak, menggunung tinggi sekalipun. Sebab tu Rasulullah beritahu dengan kita dalam hadis qudusi, sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, law balawat dhunubuka ananas saman, ananas sama, seandainya dosa engkau menyapu sampai langit yang tinggi, ghafartu laka wala ubali, ku ampunkan dosa-dosa engkau, aku tak peduli. Innaka da'autani wa rajautani ala ma kana fika, wahai anak Adam, engkau minta, engkau doa pada aku, kau berharap pada aku atas dosa yang telah engkau lakukan. Ghafartu laka wala ubali, ku ampunkan kau, aku tak peduli. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak kena kenal dengan Allah Taala ini, yang mana dia adalah maha pengampun. Dan kita kena tahu juga Allah Taala memiliki siksaan yang sangat keras, lebih keras daripada yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita tahu itu, maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka kita akan bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali yang kita nak kena tahu apa dia? Taubat itu adalah merupakan apa dia? Permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Bagi orang yang nak berjalan kepada jalan akhirat, tidak boleh tidak dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Jadi dia anak kunci bagi Allahumma shalli alaihi wasallam sekalian murid. Murid kat sini ni bukan murid-murid kat sekolah tu. Maksudnya orang yang menghendaki jalan akhirat itu murid. Murid adalah orang yang menghendaki jalan akhirat. Jadi bila dia nak menghendaki jalan akhirat, dia kena jalan satu perkara yang dia kena buat, iaitu dia menjalani proses pembersihan. Sebab apa dia? Sebab manusia adalah insan yang paling banyak sekali melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan banyak pelanggaran yang dilakukan pada Allah Taala, maka Allah tawarkan yang nama jalan je taubat. Kalau tak ada taubat, maka kita akan berbondong-bondong masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menggelar namanya adalah At-Tawwab. Dalam Asmaul Husna kan dia ada nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Arti dia yang berulang-ulang kali menerima, mengampunkan dosa, yang berulang-ulang kali menerima taubat. At-Tawwab maksudnya. Sebab apa makna dia yang berulang-ulang kali menerima taubat? Sebab Allah Taala tahu manusia itu al-khata' wa nisyan sifatul insan. Kesalahan dan dosa itu adalah sifatnya manusia. Sebab itu Allah Taala menamakan diri dia sebagai At-Tawwab. Perangai manusia ni memang apa dia? Dia memang selalu melakukan kesalahan. Allah Subhanahu. Jadi itu merupakan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Jadi orang yang dah bertaubat, dia akan menjadi insan yang bertuah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran kan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kembalilah engkau kepada Allah Taala dengan sebenar-benar taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum an yukaffira ankum sayiatikum. Lepas ada taubat, Allah Taala asa rabbakum, mudah-mudahan Allah Taala akan asa rabbakum an yukaffira ankum, menghapuskan kesalahan jenayah yang kau dah buat itu tadi, sayiatikum, lepas dia dah ampunkan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan masukkan kau pula ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam syurga itu mengalir sungai-sungai susu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang diterima taubat, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu dia anak kunci, miftah, anak kunci bagi sekalian murid, tuah sekalian murid. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Jadi bersegera daripada segala dosa, dia kena ada Allah SWT sesuailah dengan firman Allah Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Anak-anak Adam,
umat-umat Nabi Muhammad SAW, sekalian manusia, bersegeralah engkau untuk mendapatkan keampunan Tuhan. Jadi dalam hadis saya pernah sebutkan, ada 4 perkara yang kita kena segerakan. Yang pertama apa dia? Yang pertama, bila kita berdosa, kita kena cepat-cepat cuci dia dengan sabun. Apa sabun? Istighfar. Kena bersihkan dia dengan istighfar. Kalau dalam Naqsyabandi, dia ada kaedah dia. Cara dia apa dia? Dia kena, yang pertama sekali, menghimpunkan segala pengenalan diri. Cara beristighfar itu menghimpunkan. Dia bayangkan dosa-dosa yang dia dah buat secara tafsil, secara rinci, secara detail. Dia bayangkan segala dosa yang dia dah buat. Kemudian dia memusatkan perhatian dia kepada, dia tawajuh, dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak boleh merasa dia menghadap Allah Ta'ala, dia merasa dia sedang duduk di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu yang kita kena rasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ma ahadin minkum, tak ada seorang pun di antara kita, illa wa sayukallimuhullah, melainkan dia nanti akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainahu, di antaranya, laisa lahu wa bainahu, tidak ada di antaranya dengan Allah Ta'ala turjuman, tidak ada penterjemah. Kita akan di depan Allah Ta'ala. Kita akan dihadapkan dengan kesalahan kita. Maka itu perkara yang penting sekali kita kena set dalam kepala otak kita. Bila kita tahu kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan mau dan rela dengan kita membawa dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sebelum kita berhadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mana Allah Ta'ala akan kumpulkan sekalian manusia, Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba. Wahai Tuhan, innaka jami'un, kau akan kumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Kita akan berkumpul ramai-ramai di hadapan Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah. Saat itu kita akan malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tiba saat itu lagi, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita nak rasakan yang kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Lepas kita dah rasa itu barang, maka kita istighfar. Astaghfirullah. Nah, itu kaedah ni dalam tariqah An-Naqsyabandi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diasaskan oleh Sultanul Awliya, Imam bagi tariqat Naqsyabandi, Sayyiduna Syekh Muhammad Bahauddin qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Itu cara ni. Jadi kalau tak ikut cara ni pun kena taubat juga. Sebab kalau tak nak bersih kat sini, nanti dia bersihkan kat sana. Dengan apa ni? Dengan api neraka. Kalau tak nak bersih dekat sini, dia bersihkan kat sana. Allah Ta'ala. Jadi yang pertama sekali nak kena segera apa dia? Dosa. Bila ada dosa, segera taubat. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mayat. Bila orang mati kan, dia kena segera dikubumikan. Sebab apa dia? Mayat yang mati itu nanti, kalau lambat dikubumikan, dia akan mengeluarkan bau bangkai. Kita ni semuanya akan jadi bau bangkai kita ni. Jadi sebab tak menyakitkan hidung orang, biar kita ditanamkan cepat-cepat. Biar disegerakan tanam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak kata apa dia? Terkutuk kita ni. Kena cepat-cepat ditanam. Bukan sebab apa lain. Walaupun ada dalam hadis disebut, dia kata manusia yang mati itu dia akan kata apa dia? Dia kata apa? Percepat. Sebab aku tak sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Itu yang roh beriman. Itu yang beriman. Dia tak sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Yang itu yang pertama. Yang kedua, apa dia tadi? Orang yang mati. Yang ketiga, yang kena segerakan anak perempuan. Baik dia anak janda ke, perempuan janda ke, ataupun anak dara ke, kena segera kahwinkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umur dia 18 tu kahwinkan, 19 tu kahwinkan. Ni simpan lama-lama buat apa? Dah anak tu buat maksiat, kitalah yang akan menanggung dosa. Sebab tu lah mak bapak dia kena belajar agama. Bila dia belajar agama, dia tak akan tunggu menantu yang kaya jutawan baru nak kahwinkan anak dia. Dia ada mak bapak hantu kepala duit ini, dia tunggu menantu ada 20 ribu baru dia nak apa? Saya Alhamdulillah dapat mak mertua yang tak ada kepala di dalam dunia, tak ada kepala dalam. Antara ni Quran saja.
hafalan Quran saja hantaran dia Allah SWT. Yang lain semua dia sponsor, kan? Jadi Allah SWT mudahlah. Maksudnya mudahlah orang belajar agama, mudah Allah SWT. Kalau kepala dia tak habis-habis dengan dunia, menantu anak kita nak kahwin dengan orang kerja kilang ke kerja apa ke, kita tak rela. Seolah-olah itu syarat dia. Itu seolah syarat kemuliaan seseorang itu bergantung pada kerja dia. Dia ada PhD, dia ada itu baru dia nak. Tak. Kita ikut cara Allah Ta'ala. Inna akramakum indallah ataqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asalkan bakal calon menantu kita tu dia ada agama, tengok dia, tahu tengok dia baca Al-Fatihah, tahu solat dan bertanggungjawab. Asal dia susah sikit tak ada masalah lah. Yang penting dia ada agama. Kalau dia ada agama, dia takkan menyakitkan anak kita. Kalau kita ada anak kita tak ada agama, dia anak jantan sekalipun dia akan menyakitkan menantu kita. Sebab tu anak kita pun kita nak suruh belajar agama. Bukan muka yang jadi ukuran, bukan harta yang jadi ukuran. Agama itu yang jadi ukuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah ini kalau kita tak percaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka selama-lamanya kita dibodohkan. Sebab tak nak ikut apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ucapan Rasulullah SAW. Agama seperti itu. Atau orang lelaki pun macam tu kan. Kalau nak cari perempuan, apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama sekali tengok dia punya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka dia. Lepas tu tengok apa dia? Keturunan dia kan. Kadang kalau kita jangan salah kahwin dengan perempuan yang keturunan dia banyak bercerai, kau kahwin dengan dia kejap bercerai. Dapat cerai, lepas tu dia dapat anak, semua anak dia ambil. Kau berada esok. Kena tengok keturunan dia, mak bapak dia macam mana. Kalau perangai macam hantu raya, tak payah. Cari perempuan lain melambak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa dia? Ya ma'ara syabab, ini istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kau mampu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Kemudian Rasulullah bagi pilihan kan, agama, keturunan, apa lagi, harta dia. Yang kahwin dengan perempuan miskin, kau miskin, dia miskin, dah dulu miskin. Jadi lepakin miskin. Carilah yang ada kerjaya sedikit. Tapi yang paling penting sekali, agama dia. Taribat siadah. Fasbat bizatid din taribat siadah. Maka pilihlah kau yang ada agama, sebab dia akan menguntungkan kau. Sebab kalau perempuan tu ada agama, kalau kita ada anak, tak ada masalah. Pasal perempuan ni dia adalah madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Kalau dia sekolahkan kat rumah dengan apa dia? Anak-anak dia ajar apa ni? Berzumba. Dan anak dia jadi penari pula. Dia pun tu penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cari isteri, nak cari suami ni dua-dua penting. Kunci dia apa dia? Ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita dengan binatang ada beza tak? Tak ada. Pasal binatang tu kerja dia apa? Makan dan cari makan. Makan dan cari makan. Beza dia apa? Kita satu ilmu. Kena ada ilmu. Penting sekali ilmu akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Dan bersegera daripada segala dosa. Nak kena segera daripada segala dosa. Sekalipun dosa kecil. Jadi sekalipun dosa kecil nak kena segera. Jadi dosa kecil ini dosa yang dihapus dengan cara apa? Dengan cara ibadat. Kalau kita ada buat ibadat, ambil wudu misalnya, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dosa pula. Kalau dosa besar, dia kena dengan apa dia? Solat taubat nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu dia ya. Orang yang tak nak taubat, maka dia akan tersekat daripada seluruh amalan dia akan tersekat. Dia tak bangun malam dia jam, dia nak bersedekah dia jam, dia nak belajar ilmu dia jam. Semua dia jadi jam. Dia jadi tersekat. Sebab tu dia kata pada inna sukilal dzunub, sesungguhnya beratnya dosa itu tamna masyi ilallah, adalah penghalang jalan ke hadapan Allah Taala. Sebab itu beratnya dosa itu yang membuatkan kita tersekat nak berjalan ke hadapan Allah Taala. Apa pun tak boleh buat. Sebab tu nak kena bersihkan diri dengan apa dia? Tahu? Dengan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dia beza kan. Kalau kita ni orang-orang munafik macam kita ni taubat, minta apa dia? Allah Taala ampunkan dosa. Ahlullah dia taubat supaya apa dia? Supaya jangan terjumus dengan dosa. Ahlullah dia tak buat dosa. Dia minta Allah Taala supaya jangan jadikan dia orang yang berdosa. Kalau kita ahli munafik, ahli nifak, ahli macam kita ni, kita buat dosa kan? Sebab tu kita minta dengan Allah Taala supaya diampunkan, dosa Allah SWT. Itulah beza kita dengan ahlillah. Orang-orang yang kenal dengan Allah Taala. Yang mana mereka bertaubat sebab ghaflah, bukan sebab dosa. Ghaflah tu tidak apa? Lalai. Bukan sebab dosa dia buat, sebab dia lalai saja. Gitu, beza dia. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun. Jadi kita buat satu dosa, lepas tu kita lambat taubat, extend taubat, maka itu satu dosa lagi. Jadi ada dua dosa lah. Dosa melambatkan taubat dengan dosa buat dosa. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, walaupun selama kita tinggalkan 40 tahun, 50 tahun, maka dia tetap satu dosa, melambat-lambatkan taubat. Kesalahan bagi Mu'tazilah tak sama dengan Mu'tazilah. I'tizal anna. Apa ni kelompok Mu'tazilah ni? Kelompok yang mengasingkan diri. Kalau kita ngajian Mutawhid, dia ada kelompok Mu'tazilah ni, kelompok yang mengasingkan diri. Maka dia muncul pada zaman sahabat, kemudian pada zaman tabi'in. Pengasas dia Wasil bin Atta, anak murid kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah. Jadi dia mengasingkan diri daripada segala perkara. Dia pernah berdebat dengan guru dia Hasan Al-Basri tentang tentang kedudukan seorang yang melakukan dosa. Sampai ada keluar istilah apa dia? Manzilah baina manzilatain. Apa dia tu? Itu dia tak ada dua. Salah satu macam mana nak kata ni? Misalnya orang kafir yang buat dosa besar, maka dia tak duduk dalam syurga, dia tak juga dinamakan sebagai kafir. Dia ada dekat tempat di antara dua tempat tersebut. Manzilah baina manzilatain. Dari Mu'tazilah ni, kalau daripada segi tauhid, dia tak mengakui Allah Taala memiliki sifat. Jadi Allah itu adalah zat. Sifat Allah Taala merupakan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mu'tazilah. Itu kalau nak lebih rinci, boleh mengaji ilmu tauhid. Ada satu ustaz tu, Ustaz Akmal, apa nama dia? Dia ngajar dekat mana tu? Masjid apa tu? Masjid Al-Falihin. Ada. Kenal dia? Itu ustaz dia. Boleh datang. Jadi Mu'tazilah ni dia banyak pakai akal. Kita jangan pakai akal, kita pakai nakal. Apa nakal? Kalam Al-Quran dan hadisun Nabi SAW. Para ulama. Itu ni. Ini Mu'tazilah dia pakai akal. Jadi tak sama dengan Mu'tazilah punya pendapat. Bersalahan dengan Mu'tazilah yang berkata mereka itu, apa kata dia? Berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Jadi kalau dia extend dosa tu, maka Allah SWT dosa tu makin beranak. Makin banyak. Kalau kita extend tetap satu. Ada? Dosa extend tu satu. Kalau dia dosa extend tu makin banyak. Tetapi lebih kurang besarnya dengan lebih kurang panjang masa melambatkan itu. Maksudnya apa? Kalau dia kurang lambatkan, maka kuranglah dosa dia. Kalau dia banyak lambatkan, banyaklah dosa dia. Itu kata Mu'tazilah. Ini pendapat yang tak diterima. Yang tak diterima oleh pendapat kita ni mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iza utulika Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak lagi daripada dua tu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Faham tak? Woi. Ini dah tidur. Ada suara. Mana tadi dah? Jadi sebab itulah kita nak kena apa dia? Jangan lambat-lambatkan taubat. Segerakan taubat. Wasari'u ila maghfiratin ya Rabbi.
Lepas dah buat taubat, tinggalkan maksiat yang buat lagi. Tarkul ma'asi ialah ibadah. Tinggalkan maksiat itu ibadat. Tinggalkan maksiat itu merupakan ibadat. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu. Jadi berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu, seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Nah, ini ikut pendapat yang Ahlussunnah wal Jamaah baris. Ini bukan lanjutan daripada pendapat Mu'tazilah. Dan berhajat ia orang yang murid ini tadi kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu. Kena juga taubat daripada sebab dia melambatkan maksiat. Seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Jadi sama. Misalnya kita tengok maksiat, satu kena taubat, yang kedua kita kena melambatkan taubat tu kita kena. Jadi kita kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taubat. Taubatlah dengan Allah Taala, apa susah dia? Kalau tak boleh taubat pun kita panggil nama Allah Taala. Ya Allah, 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 ya Allah. Dalam hati kata apa? Ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Aku dah buat dosa banyak sekali ya Allah. Nah, begitu. Kalau tak boleh pun nak angkat 2 rakaat, angkat takbir, panggil nama Allah Ta'ala. Dan itu cara paling malas sekali lah, Allahumma salli ala sayyidina. Panggil rayu dengan Allah Ta'ala. Buat rayuan dengan dia, buat pengakuan dengan dia. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu, seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil. Apa tafsil? Rinci. Dia tahu kesalahan-kesalahan yang dibuat itu rinci. Nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Kalau dia tahu rinci dosa dia kan, dia kena apa dia? Dia kena taubat satu-satu, dia kena istighfarkan dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab taubat itu apa dia? Dosa itu umpama apa dia? Najis. Najis kena buat apa? Kena cuci lah. Kalau kita tak ada ni, musim-musim tak ada air ni, kalau tak ada air macam mana rasa dia? Rasa badan tak bersih kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia kena apa? Dia kena cuci. Kalau tak cuci, rugi lagi. Innahu la yuflihul mujrimun. Sungguh tak akan beruntung orang yang berdosa ni, dia tak akan beruntung. Orang yang perhatikan taubat ini hanyalah orang yang nak menghendaki Allah Ta'ala. Orang yang tak menghendaki Allah Ta'ala, dia tak akan melakukan taubat. Dia taubat setiap masa. Rasulullah SAW taubat di setiap masa kan? Dan tiada memadai oleh satu taubat saja, tak memadai bagi satu taubat saja. Bagi segala dosanya itu, dosa dia banyak, tapi dia buat 2 rakaat saja. Dan jika tiada teringat ia akan tafsir segala dosanya, maka hendaklah ia berkata ia, kalau dia tak boleh ingat cara detail, dia kena kata apa dia? Jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala, dan bahawasanya diri taubat itu jadi bila dia kata apa? Bila ada dosa yang dia tak tahu, terlalu banyak kan dosanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia kata aku bertaubat padamu ya Allah atas apa yang aku tak ketahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena mengakui lah dengan Allah Ta'ala, ya Allah aku berdosa ya Allah. Aku tak boleh dosa kalau aku tak boleh lupakan segala dosa-dosa aku ya Allah. Dosa akan tercatat pada buku amalan kita. Sementara kita akan
kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lepas mati kita akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas mati kita akan dikumpulkan dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas diberi kepada Allah Taala, dosa kita akan ditayangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala buku kejahatan. Allah Taala akan beritahu apa dia? Iqra kita, bacalah buku-buku amalan. Bacalah buku-buku amalan kamu. Kebaikan kita yang sedikit itu tidak akan apa dia? Tidak akan mengalahkan kejahatan kita yang banyak itu. Apalagi kejahatan kita tak akan mengatasi kebaikan yang kita buat. Bila kita punya kebaikan tak mengatasi kejahatan kita, maka kita akan berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai apa dia? Api neraka. Lebih dahsyat daripada api neraka adalah apa dia tadi saya sebutkan? Kemurkaan Allah Subhanahu. Jadi kita ni semua tak tahu bila kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu umur kita ni pendek dan kita tak tahu bila umur kita akan berakhir, bila kita akan tamat. Dan bila kita tahu umur kita akan berakhir, usia kita akan tamat, sebab usia kita ni merupakan apa dia? Merupakan modal untuk kita berniaga. Modal kita. Orang kalau nak berniaga dia kena ada modal. Jadi umur ni modal. Habis umur, habislah modal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila perasaan itu kita dah timbulkan, rasa-rasa itu semua kita dah timbulkan, maka kita akan rasa apa dia? Rasa takut, rasa malu, rasa bimbang, rasa tak nak mati. Melainkan setelah Allah Ta'ala angkat dosa kita yang merupakan musibah bagi kita besok di akhirat kelak. Sebab tu kita kena ada apa dia? Intibah, Kesedaran yang pertama. Kesedaran yang pertama, rasa hina sebab tak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesedaran. Kalau itu kita tak mampu munculkan, maka tidak adalah kita nak menggelar taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tu kita suruh taubat, dia kata apa? Istighfar, dia kata kan. Dia kata apa dia? Kau nak suruh saya istighfar, kau ingat aku ada dosa dia? Dia kata istighfar Cik, banyak-banyak istighfar. Kau siapa nak suruh aku istighfar? Kau ingat aku ada dosa? Wah, dia tak ada dosa. Anda pakcik? Hebat? Nanti kau jawab. Dia ada orang belagak ni tu, ada juga. Gitu deh. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala kerananya. Jadi orang bertaubat, dia dapat pahala kerana taubatnya. Adapun hilang seksa kemudian daripada taubat itu, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Taubat apapun serahkan kepada, tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita dah melakukan pembersihan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih, ia akan sekalian yang banyak kasih, dia akan sekalian orang yang banyak taubat. Tahu buat, tahu lah tahu taubat. Dia tahu buat, dia tak tahu nak taubat. Jadi bila nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, orang yang dapat kasih sayang Allah Ta'ala adalah orang yang bertaubat. Maksud dia, sebab Allah Ta'ala kasih dengan orang yang taubat. Jangan taubat cara orang Melayu tu, taubat apa dia nama dia? Taubat sambal. Ada pedas kan, dia tak nak makan sambal kan, lepas tu dia makan. Lepas dah hilang pedas dia makan yang dia Allah Ta'ala. Itu tak taubat yang betul-betul. Nanti taubat sambal lagi. Orang suruh taubat nasuha. Dan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian.
kamu hai sekalian yang beriman. Ini gerakan Allah Ta'ala, dia sentiasa menggerakkan orang yang beriman misalnya. Orang kafir hamba Allah Ta'ala tak? Hamba juga. Tapi Allah Ta'ala panggil tak orang kafir? Dia tak panggil. Pasal apa dia? Allah tak sayang orang kafir. Orang kafir ni maksud dia apa? Kafir ni maksud dia hati dia telah tertutup. Tutup hidayah, tutup taufik, hati dia tertutup. Ini yang dipanggil orang beriman. Itu kita nak kena beriman dengan Allah Ta'ala. Ada? Jadi iman ini jangan iman yang ijmal. Iman kita biar iman yang tafsil. Iman ijmal ni iman orang awam. Apa dia? Iman ijmal ni dia beriman dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia tak tahu wujud qidam baqa' itu dia tahu. Itu pun sebab Raihan buat lagu Allahu wujud qidam ada. Tapi cara tafsir rinci dia dengan dalil, dengan jazam tidak. Dengan ilmu, dengan jazam tidak. Dengan muafiqun lil haqi pun tidak. Andalil pun tidak. Maka dinamakan sebagai iman orang yang ijmal, iman orang awam saja. Lepas tu kena belajar tauhid. Nak buat ibadat semua dikaitan dengan tauhid, penting lepas tu dia adalah tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat yang kita buat melainkan setelah kita kenal dengan Allah Ta'ala. Tak kenal dengan Allah Ta'ala, macam mana nak buat ibadat? Ada? Itu yang itu yang tak bersungguh dengan Allah Ta'ala tu. Dan sabda Nabi SAW, At-ta'ib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Syarat dia apa dia? Bisyartin, iaitu dengan syarat. Jangan main taubat-taubat dia terus rasa tak ada dosa. Dengan syarat dia. Dengan rukun dia. Barulah dia seperti tiada dosa. Dia seperti tiada dosa. Dan untung orang taubat. Ada? Nanti ada bulan taubat pun ada kan? Bulan taubat bulan apa dia? Bulan sekarang ni Jamadil akhir kan? Jangan Jamadil awal. Kalau bulan Masihi kita tahu bulan berapa? Bulan 2. Kalau bulan Islam kita tak tahu, tak boleh. Kita kena ambil tahu bulan Islam. Ni Jamadil akhir. Berapa bulan? Saya pun tak tahu. Itu dia lupa. Itu. Jadi jangan masuk bulan Rejab nanti. Bulan Rejab bulan apa ni? Lagi 2 bulan kita nak puasa jam dah ganti belum puasa. Tengok. Rejab. Bulan tahun lepas ni tak dapat baca Quran kan? Tahun ni dah agak-agak bulan Ramadan ini boleh Quran tak? Kalau dah boleh tak baca Quran? Ada pergi belajar tak? Gitu. Baca dah betul tak? Bulan Rajab, bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan istighfar. Bulan Syaban, Syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Banyak pahala ibadat berlimpah-limpah kan? Biasa kalau bulan Ramadan orang apa dia? Orang banyak kan buat ibadat. Pasal dia banyak berlimpah-limpah. Apa tu nak kena mengaji, nak kena tahu gitu. Kalau tidak nanti masuk bulan Rejab, kita tak ambil peluang Allah Taala. Ceramah banyak pergi, Ustaz Somad, Ustaz Samad, Ustaz Sosmed, Ustaz apa? Ustaz Simon, Ustaz macam-macam Ustaz ni. Ibadat tak ada. Saya lah. Dan sabda Nabi SAW sekali lagi, Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi min yaumi mi'ata marrah. Artinya kata Rasulullah SAW, hai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Rasulullah taubat satu hari berapa kali? 100 kali. Bukan sebab dia banyak dosa. Siapa kata Rasulullah taubat sebab dosa, kafir. Sebab kata Rasulullah taubat sebab dosa, kafir. Saya dah jelaskan kan? Apa dia Rasulullah SAW
Dia istighfar, dia taubat. Sebab apa yang pertama sekali? Dia nak ajar umat dia. Itu yang pertama. Nak ajar umat. Kemudian yang kedua apa dia? Dia rasa tak seronok. Itu kata ulama. Yang kedua, dia rasa tak seronok kalau tak bertahu. Sebab Allah Ta'ala dah kurniakan macam-macam pada Rasulullah SAW. Macam-macam yang Allah Ta'ala kurniakan. Kata tak selesa lah. Macam ustaz lah, kalau ustaz pakai selojin, pakai cap, apa ustaz rasa? Selesa tak? Tak selesa lah. Pasal dia bawa title kan, dia bawa image. Kalau orang biasa dia tak ada masalah. Pakai baju kan, baju pula gambar derok. Wah, dia tak boleh. Dia tak selesa. Pasal dia tak rasa tak sedap. Dia kena pakai yang sesuai dengan dia. Macam tu dengan Rasulullah. Kalau dia tak istighfar, dia rasa tak sedap. Dia tak taubat, dia rasa tak sedap. Kalau macam kita tak istighfar, sebab rasa apa dia? Aku tak ada dosa. Aku tak buat dosa, aku duduk rumah je. Tak, akhir zaman tak ada tempat yang kita pergi melainkan dosa melambat-lambat. Apalagi dosa apa yang terutama? Dosa mata. Tak ada orang boleh jaga mata di akhir zaman. Melambat-lambat maksiat Allah SWT. Orang yang berjaga ni nama orang yang dapat jaga ni nama dia orang mahfuz, terpelihara daripada Allah Taala. Itu kita nak kena jaga Rasulullah Muhammad. Buka TV je dosa tak? Tengok berita ke, tengok cereka ramah ke, cereka apa benda segala macam cereka tu, semuanya maksiat Allah SWT. Dah taubat, lepas tu buat lagi, tengok lagi kan. Itu nama dia kencing Tuhan. Kencing kawan, bahaya tak? Bahaya, dah kencing Tuhan je tu ke? Bahaya ni Allah SWT Muhammad. Jangan main kencing-kencing ni, tak baik. Yang ketiga apa dia? Perbezaan kerana ketinggian derajat Rasulullah SAW. Atau ketinggian dia. Lepas tu dia banyak taubat. Ini contoh suri tauladan pada Rasulullah SAW. Minta ampun pada Allah Ta'ala. So dekat akhirat kan, dia mintakan ampun untuk kita pula. Allah SWT Muhammad, Rasulullah dia punya sayang kat kita ni. Setiap kali solat kan, dia minta ampunkan untuk kita. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma asrarat wa ma a'lanat. Kemudian bila Rasulullah doakan, Allah ampunkan dosa Sayyidina Aisyah, awal akhir, daripada awal dosa dia sampailah akhir dia. Apa dosa yang dibuat dia tahu, sampai yang dosa yang dia tak tahu, Rasulullah doakan Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah gembira dia, hatta saqata ra'saha fi hijriha, sampai nampak jatuh kepala dia tu. Allahumma salli alaihi wasallam, gembira dia. Kemudian Rasulullah jawab, tanya dengan Sayyidina Aisyah, ayat suruki, kau gembira, happy ke wahai Sayyidina Aisyah? Kata Sayyidina Aisyah, wa ma li la yasuruni ya Rasulullah. Macam mana aku tak happy ya Rasulullah? Kau Nabi, kau Rasul, kau orang hebat, kau doakan aku, kau tak buat dosa. Kata Rasulullah SAW, hadza li du'ai li ummati, hadza du'ai li ummati fi kulli salatin. Ini doa aku untuk umat aku setiap kali solat. Kemudian semua Nabi Allah Ta'ala bagi doa yang mustajabah, kecuali termasuk Rasulullah SAW juga diberikan doa yang mustajabah. Semua Nabi dah pakai. Nabi Nuh 950 tahun umur dia, dia dakwah hanya berapa saja pengikut dia. Sampai dia doakan Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, kau binasakan seluruh umat-umat aku. 150 tahun dia dakwah, akhir sekali dia minta Allah Ta'ala tenggelamkan seluruh umat dia, sebab tak nak ikut dia dalam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Binasa semua sekali. Nabi-nabi yang lain pun gunakan kota tu tadi, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kata apa dia? Aku simpan untuk umat-umat aku nanti dekat akhirat. Sebab ini adalah mustajabah, mesti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala kabulkan ini adalah penting untuk aku gunakan untuk di akhirat nanti, untuk umat-umat aku Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umat-umat aku sayang umat-umat aku. Bahkan bukan saja untuk kita umat Rasulullah SAW, untuk umat-umat yang selain daripada kita pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bagi syafaat. Akan bagi syafaat. Itu untungnya kita jadi umat Rasulullah SAW. Allah kata apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, turadu alayya amalukum, fa in kana min hasanin hamidallahu alaih, wa in kana min sayyin istaghfarullah lakum. Hidup aku kebaikan bagi kalian, mati aku kebaikan bagi kalian. Amalan kalian semua dibalikkan kepada aku, dihadapkan kepada aku. Kau buat baik, hamidullah alaih, aku puji Allah Ta'ala. Kau buat tak baik, istaghfarullah lakum, aku minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kau. Bayangkan setiap kali, bayangkan. Kita tengok maksiat kan,
Saat itu Rasulullah diberitahu. Kita bayangkan Rasulullah dapat informasi, kita tengah tengok maksiat. Rasulullah sekarang tengah tengah mengistighfarkan dosa yang kita buat. Mak bapak kita pun tak buat begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan berapa kita terhutang budinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia qabla al-akhirah. Sebab itulah Rasulullah bila Sayyidina Allahumma salli ala Abu Hurairah tanya dengan Rasulullah, macam mana ya Rasulullah kami nak dapatkan bantuan kau besok dekat akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau kena banyak doakan aku supaya Allah Ta'ala bagi syafaat izinkan aku bagi syafaat pada engkau. Supaya Allah Ta'ala izinkan aku ini bagi syafaat pada engkau besok dekat akhirat. Banyak doa kan. Macam mana ya Rasulullah? Nanti selepas tiap kali lepas orang azan, La ilaha illallah. Jawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Sampailah ati Sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi wa ba'su maqamal mahmud allazi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Mintakan ya Allah, betul nak banyak selawat supaya Rasulullah berkenan nak bagi syafaat pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara apa dia? Kata Rasulullah, siapa yang baca apa dia? Selawat pagi 10, petang 10, wajibat lahu syafa'ah. Wajib dia syafaat. 10 je kata Rasulullah. Tapi kita tak buat 10. Bahkan kalau kita suruhkan orang ni kan buat mak-mak yang dua kelas duha, saya akan selalu tanya, hari ni selawat dah? Pagi ni sebelum datang duha ni dah selawat belum? Kalau dah selawat berapa? Saya tak. Saya anjurkan 500 kali. Kalau 10 belum dijamin lagi, kita kena hati-hati dengan banyak kali. 10 pagi, 10 petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang ketiga apa dia? Kata Rasulullah SAW, yang nak dapat syafaat aku, dia kena sebut la ilaha illallah, ikhlas dalam hati. Ikhlas dalam hati. Sebut la ilaha illallah. Sebab itulah kita nak sebut la ilaha illallah ni. Lepas sembahyang, lepas belajar pun kita nak sebut la ilaha. Kita nak cari syafaat ni. Sebab kita tak tahu yang mana syafaat kita dapat ni. Yang mana, kat mana kita ikhlas ni kita tak tahu. Sebab itulah dianjurkan oleh para ulama. Buat apa dia? Tahlil fidah. Apa dia tahlil fidah? Amalan yang menebus diri kita daripada api neraka. Baca la ilaha illallah 70,000 kah? 70,000 kah? Kita tak tahu. Mungkin awal-awal tak ikhlas sebab kita masih semangat lagi. Mulut masih belum kering lagi. Mungkin masa terlelap kita ikhlas. Sebab kita tengah letih masa tu yang Allah Ta'ala pandang. Kita tak tahu kan masa bila. Sebab tu nak dikerahkan supaya kita ni buat banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biqadri. Dengan kadar kesungguhan kita, kadar itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jangan bentang-bentang Rasulullah kata 10, kita pun buat 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam dah confirm je. Jangan gitu. Sebab tu dah. Itu kasih sayang Rasulullah SAW. Kalau dosa kita sendiri kita tak boleh taubat, kita kena ingat besok Rasulullah SAW akan cari kita untuk bagi tahu. Sayyidina Abu Hurairah ditanya dengan Rasulullah kan, ya Rasulullah kat akhirat nak cari kat mana? Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ini soalan yang aku nanti-nantikan. Sebab apa dia? Antara sahabat-sahabat kau yang minat belajar. Kau yang minat belajar dan kau yang paling minat nak sampaikan ilmu pada orang. Nanti kau sampaikan. Yang pertama sekali, cari aku dekat mana? Dekat titian sirat al-mustaqim. Titian sirat itu tempat di mana orang paling banyak sekali tumbang jatuh kat dalam. Panjanglah kisah dia. Kemudian kalau tak jumpa dekat titian sirat, cari dekat telaga haud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari dekat mizan, tempat buku catatan amalan itu. Dosa kita banyak kan? Rasulullah tunggu dekat sini. Dia tengok. Sebab kalau kita tak selamat, dosa-dosa kita tak akan kebaikan kita tak mengalahkan dosa kita, masuk kita dalam api neraka. Jangan main-main. Abadan abada, selama-lamanya akhirat itu. Maka Rasulullah SAW sangat khawatir. Sebab dia dah terbuka. Dia dah lihat. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tak tengok kan? Macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kalau kita tengok, kita berani. Budak kecil yang mana bila dia terkena, dia tak tahu itu api. Dia tengok cantik kan? Pada asalnya dia tengok cantik. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila terkena jari dia, lepas tu agak-agak, lepas tu dia nak pegang tak lagi api. Walaupun padahal api tu kecil, dia nak pegang tak? Dia takkan pegang lagi. Walaupun setelah daripada itu orang datang tunjukkan kepada dia, ni gambar api je lah, pegang lah, dia tak nak. Itulah nak menunjukkan apa dia? Kesalnya seseorang. Kalau dia betul-betul tak nak buat dosa, itu dia cara umpama dia. Umpama budak kecil, kalau dia dah pegang api, dia dah rasa apa dia? Pedih dan sakit perihnya tadi dia pegang api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lepas itu datang orang tunjukkan ini gambar api je boleh pegang. Dia kata apa? Tak nak, aku tak nak. Pasal apa dia? Serik dia. Itu kata taubat nasuha itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi itulah gambaran apa dia? Api neraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang diketahui oleh Rasulullah SAW, dia tak nak. Dia tahu macam mana siksa dia tu, macam mana azab keras dia tu. Rasulullah tahu. Sebab tu dia minta perlindungan, minta pada Allah Ta'ala kita ni tercegah daripada. Sebab tu nak kena banyak selawat ke hadrat Nabi Muhammad SAW. Kita terhutang budi dengan Rasulullah. Kita terhutang budi dengan Rasulullah. Kita terhutang budi dengan Rasulullah. Dekat dunia nanti, sekarang ni kita terhutang budi, dekat akhirat pun nanti kita terhutang budi. Maka la budda alaina, tak boleh tidak pada kita ni, aksiru, berbanyak kepada apa dia? Solat. Kita terhutang budi banyak pada Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, kita tak boleh baca Quran. Tak ada Rasulullah, kita tak boleh sembahyang. Tak ada Rasulullah, kita tak tahu cara nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Rasulullah, kita tak tahu macam mana nak buat kebaikan sesama kita. Tak ada Rasulullah, kita tak tahu macam mana nak tutup aurat. Kita terhutang budi banyak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa dia? Kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kemudian, innallaha azza wa jalla yaqbala yuqabbilu taubah al-abad ma lam yugharghir. Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada halqum. Hari ini terpisah roh daripada jasad, dah tak ada lagi dah. Bercerai roh daripada jasad, dah tak ada lagi dah. Yang mati-mati itu semua menyesal dah. Yang mati-mati itu semua dah menyesal. Rabbana absurna sami'na farji'na. Kami dah tengok, kami dah rasa, kami dah ditanya oleh munkar dan nakir. Farji'na, kembalikan kami na'mal salihan. Kami nak buat baik wahai Allah. Kami dah yakin dengan akhirat ya Allah. Kita belum yakin kan? Kita belum yakin kan? Sebab itu kita nak kena tengok orang yang dah mati tu. Dia orang dah yakin dah. Dia orang dah tahap apa dia? Hakul yakin dah. Nanti sampai kamalul yakin, tinjauan sirat. Itu yang mati mak bapak kita tu dah berapa puluh tahun dah tu, dalam kubur tu. Nanti lepas tu kita dah dimatikan sekali lagi. Malaikat Allah SWT Muhammad tiup trompet itu. Ditiup trompet itu, kita semua akan dibenam, dimatikan sekali lagi. Lebih kurang berapa lama? Ada kata 80 tahun, ada kata 80,000 tahun. Setelah tu ditiupkan satu kali yang kedua, barulah dibangkitkan. Lama tak? Lama beratus ribu juta tahun. Mana modal kita? Modal Allah Ta'ala bagi mana? Kita punya, mana kita punya untung di mana? Saham di mana? Ibadat di mana? Selagi tak putus nyawa daripada halqum kita, carilah setinggi-tinggi makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah jalan-jalan yang boleh menyampaikan kita pada Allah Ta'ala, bukan pada dunia. Orang cari dunia ni siang malam orang yang bebal. Orang bebal. Pasal dunia ni bukan kita punya. Dunia ni tak ada kimah. Kita dah mengaji kan? Dunia tak ada harga. Cari setinggi-tinggi makrifat yang kita boleh dapat kepada Allah Ta'ala. Ini saya tangkap untuk diri saya terutamanya, sebab telinga saya paling dekat dengan mulut. Kemudian pada ikhwani, saudara-saudara saya yang kat depan ni yang saya sayang semua. Jadi kita cari setinggi-tinggi makrifat yang kita boleh dapat pada Allah. Ada itu. Kalau kita tak cari itu, kita cari yang lain. Ada? Cari mana-mana buku yang boleh menghantarkan kita kepada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa taubat dia sebelum naik matahari. Matahari tu dekat mana? Langit yang keempat sana tu matahari. Kalau kita ngaji apa dia? Ilmu astronomi kan? Sementara bulan letak dekat langit yang pertama. Jauh tak beza dia? Jauh. Beza dia sangat jauh lah. Kalau dalam kita ngaji tauhid itu, langit pertama itu nak jalan ke langit pertama, perjalanan dia berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Kemudian nak pergi langit yang kedua 500 tahun. Nak pergi langit ketiga, besar Allah Ta'ala punya apa dia? Sampai langit yang ketujuh, sampailah Hadratul Arash, Hadratul Kursi. Itu semua luas kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan urusnya makhluk saja, macam-macam makhluk diurus. Tubuh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada? Siapa taubat dia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Matahari lenyap kat mana? Matahari tenggelam kat belah mana? Barat. Ada tak? Ada orang tak tahu. Jadi matahari dia terbit belah
Tenggelam belah. Kalau dia terbalik nanti Allah Ta'ala dah tak terima lagi dah. Ada. Bahkan bukan itu saja. Bahkan kata para ulama, taubat itu tak diterima. Ya, kalau dalam Al-Quran itu sebut ada 10 tanda kiamat. Keluar je asap putih, orang baru nak taubat, maka dah taubat dah tak diterima lagi dah. Itu pun termasuk apa dia? Dalam riwayat yang lain. Keluar je asap putih aduhan kan? Yang macam ni kita air tak ada, kita tak perasan lagi ni. Ini tanda kiamat daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita tak tengok jiran sebelah. Kemudian kita tak tengok berani-beraninya orang buat maksiat pada Allah Ta'ala banyak kan. Saat berjudi banyak, kita tak nampak itu semua. Asal kan. Nanti orang yang tak perasan ni nanti keluar duhan pun dia tak perasan dengan Allah Ta'ala. Dia tak perasan. Sampailah nanti duhan asap tebal itu nanti berjalan selama 1 tahun. Ada kata 1 tahun 2 bulan. Sekianlah, 1 tahun lebih lah. Dia akan gelap. 1 hari itu akan lama ni semacam 1 tahun lebih. Dia tak akan perasan itu. Dia akan tetap happy-happy lagi. Tapi kalaupun pada waktu tu ada orang perasan, ini nak kiamat ni, dia taubat, maka taubat itu pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sekarang ini Allah SWT Muhammad, Allah Ta'ala kalau nak bagi, dia bagi bila-bila masa. Kita sedar tak sedar? Ada? Misal corona ke, krokodil ke, penyakit-penyakit itu semua dia akan datang tiba-tiba saja tanpa kita sedar. Termasuklah umur kita ni, dia nak gentap bila-bila masa tadi. Kita tak akan sedar, kita tak akan perasan. Oleh sebab itu kita dah tahu hakikat itu, maka kita kena apa dia? Intabih, berjaga-jaga, hati-hati, berjaga-jaga Allah SWT. Ada? Begitu dia. Ada? Habis dia dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada Allah kembali dan pulang. Wallahu ta'ala a'lam. Auzubillahi sama'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli taubah wal inabah wal istiqamah ala syari'ati warra wa tariqati bayda jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tim ajalana biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk ini saya. Saya mohon ampun, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.